Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu artikel di Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2021. Tajuk artikel saya ialah Kertas Konsep Tematik sebagai Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu ketika Pandemik bagi murid sekolah rendah. Artikel ini merupakan penulisan bersama antara saya, Zainuddin bin Wahono bersama Zamri bin Mahamud dan Muhammad Khalid bin Muhammad Nasir. Dunia pada hari ini mengalami era pandemik akibat virus COVID-19. Pandemik ini telah memberikan kesan dalam pelbagai bidang, khususnya bidang pendidikan. Pendidikan pada hari ini terjejas kerana pembelajaran bersemuka terpaksa bertukar kepada pembelajaran dalam talian. Pada era pandemik, pendidikan bertegas teknologi dalam PDP digunakan. Muhammad Rohiman et al. 2021. Oleh itu, kemampuan guru dan kemahiran guru dalam menjalankan pembelajaran dalam talian diperlukan pada era pandemik. Maka, strategi PDP menjadi tunjang aktiviti dan bahan belajar untuk mencapai objektif pembelajaran. Seterusnya, kurikulum Bahasa Melayu tetap diteruskan. Maka, keperluan strategi PDP diperlukan pada era pandemik ini dan tematik merupakan salah satu strategi PDP yang dapat dijalankan dalam era pandemik ini. Terdapat pelbagai isu PDP ketika pandemik. Ini kerana pembelajaran bersemuka tidak dapat dijalankan. Pertama, terdapat kekangan komunikasi antara guru dan murid. Hal ini, murid dan guru tidak dapat bersemuka dan pembelajaran di sekolah tidak dapat dijalankan. Maka, kurang komunikasi dan interaksi PDP walaupun dijalankan dalam talian. Al-Qurasi 2009 dan Ku et al. 2013 menyatakan interaksi antara guru dan murid menjadi faktor penting dalam penentu pembelajaran. Terdapat juga isu amalan pengajaran yang berpusatkan murid kerana sukar dijalankan dalam talian. Hal ini kerana pembelajaran pada hari ini berteraskan internet sebagai platform PDP. Isu seterusnya ialah isu penyampaian isi pelajaran dan bahan belajar antara guru dan murid. Maka di sini terdapat kesan dari segi aspek kefahaman dalam pembelajaran. Kefahaman murid akan terjejas oleh Nurul Naim et al. 2021. Bagi menangani isu pembelajaran ketika pandemik, strategi PDP Bahasa Melayu menggunakan tematik disyorkan dalam kertas konsep ini. Strategi PDP Bahasa Melayu menggunakan pelbagai prinsip, teknik dan pendekatan yang dapat digunakan dalam proses PDP. Dalam strategi PDP ini, tematik atau bertema merupakan teras dan asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tematik akan digunakan untuk menyusun aktiviti dan bahan belajar untuk guru gunakan dalam PDP. Maka, guru akan menyusun kemahiran bahasa, disiplin ilmu dan elemen merentas kurikulum bagi memastikan pembelajaran murid berjalan dengan utuh dan berteraskan tematik. Dalam pada masa sama, murid akan dapat pengetahuan, kemahiran dan pengalaman walaupun belajar di rumah dan pada era pandemik. Tematik merupakan pendekatan yang diajarkan melalui tema yang dipilih dengan kesesuaian masa, tempat dan minat yang menggerakkan proses PDP KPM 2018. Maka ini sangat bagus ketika era pandemik. KPM 2018, tematik mudah menyerap pelbagai ilmu daripada pelbagai mata pelajaran dan disiplin lain. Maka di sini tematik dapat mengintegrasikan kemahiran bahasa murid dan disiplin ilmu lain dalam proses pembelajaran bahasa Melayu. Strategi PDP adalah cara dan teknik guru dalam memastikan murid memahami isi pelajaran yang disampaikan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Juwairiyah et al. 2018. Seperti yang saya katakan tadi, tematik dapat dijalankan secara integratif dengan mengintegrasikan kemahiran bahasa dan ilmu mata pelajaran lain dalam satu aktiviti PDP Bahasa Melayu.
walaupun dijalankan pada era pandemik dan dilakukan di rumah. Hal ini dijelaskan. Forgati 1991 menyatakan tematik dapat digunakan sebagai panduan kepada guru dalam mengintegrasikan ilmu dalam PDP. Hal ini sangat bersesuaian pada era pandemik pada kali ini. Pengintegrasian dapat mewujudkan penyertaan aktif guru dan murid dalam proses PDP. Zeti et al. 2020. Hal ini jelas PDP tematik dapat diteruskan walaupun dijalankan di rumah. Maka di sini, elemen merentas kurikulum EMK diterapkan dalam proses PDP yang diletakkan dalam aktiviti PDP yang disusun oleh guru dan digunakan dalam bahan belajar murid. Maka, pembelajaran ini akan membentuk pengetahuan dan pengalaman murid yang baharu yang diperolehi daripada cabang disiplin ilmu dalam pembelajaran tematik walaupun dijalankan di rumah malah memudahkan murid memahami dengan lebih mendalam. Aktiviti bertema yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan bahan yang berada di rumah dan mudah diperoleh. Nur Sahara dan Zulkarnain 2020. Tempoh pandemik ini memerlukan usaha tinggi, kreativiti dan idea untuk keperluan murid agar terus terjamin dan guru perlu proaktif untuk memastikan PDP pada era pandemik ini terus relevan. Mari kita menelusuri proses pengajaran dan pembelajaran. PDP Bahasa Melayu ketika pandemik menggunakan dokumen penjajaran Bahasa Melayu edisi kedua iaitu Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam versi ini, terdapat kandungan kurikulum yang disusun berdasarkan kandungan asas dan kandungan tambahan serta pelengkap yang perlu diajar kepada murid bagi menyokong pembelajaran Bahasa Melayu. Di sini, penyusunan standard pembelajaran bersesuaian dengan tema yang meliputi kemahiran bahasa yang berdasarkan di SKP Bahasa Melayu. Pada masa sama, pengintegrasian kemahiran bahasa dan disiplin ilmu dalam aktiviti melalui tema dapat dijalankan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Tematik ini dapat membantu guru untuk menyusun aktiviti. Susunan aktiviti boleh dilakukan seperti pembelajaran di sekolah di mana guru menyusun setiap langkah dan diikuti murid berdasarkan panduan yang diberikan oleh guru. Cinta dan Nela 2020 menjelaskan pembelajaran adalah satu usaha untuk memastikan keadaan murid supaya berlaku proses pembelajaran. Hal ini jelas, pembelajaran pada era pandemik boleh dilakukan walaupun dilakukan di rumah. Platform pembelajaran guru boleh sediakan seperti Google Classroom, WhatsApp, Telegram dan lain-lain untuk melaksanakan aktiviti di rumah. Pada masa sama, guru dapat melaksanakan pentaksiran kepada murid walaupun murid berada di rumah kerana guru telah menyediakan aktiviti PDP dan memberikan bahan belajar. Murid boleh menghantar segala bentuk tugasan dalam pelbagai bentuk, contohnya seperti kuis, rakaman video dan gambar. Bahan ini boleh diberikan melalui platform pembelajaran yang guru sediakan, yang seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Proses PDP dalam tematik dapat mengintegrasikan kemahiran bahasa dan disiplin ilmu melalui tematik. Sekolah rendah berfokus kepada kemahiran literasi iaitu kembali kepada asas iaitu kemahiran bahasa dan aplikasi bahasa KPM 2018. Aliza 2016 telah mengkaji pengintegrasian kemahiran bahasa melalui pendekatan bermain, memberi kesan yang positif dan mengintegrasikan kemahiran bahasa dalam PDP yang dijalankan. Elemen merentas kurikulum sebagai nilai tambah yang diterapkan dalam proses PDP sebagai penyerapan unsur yang diletakkan dalam aktiviti PDP guru. Aktiviti tematik di rumah memberikan peluang komunikasi antara guru dan murid, murid dan ibu bapa secara langsung dengan cara berkongsi maklumat dan bersoal jawab. Komunikasi ini berlaku dalam pelbagai kaedah, sama ada komunikasi berterusan atau komunikasi secara bertulis melalui WhatsApp atau Telegram. Maka, terdapat keperluan strategi PDP secara tematik ketika pandemik. Hal ini kerana kita memerlukan pengembangan potensi diri dalam pelbagai aspek seperti sikap, pengetahuan dan kemahiran kepada murid walaupun
pembelajaran di rumah. Pendekatan dalam satu pembelajaran dalam mengembangkan aktiviti belajar dalam satu tema dapat dijalankan secara menyeluruh. Hal ini kerana dinyatakan Zenol 2018 mengintegrasikan kemahiran bahasa dan disiplin dapat dilakukan dalam tematik. Membentuk pengetahuan dan pengalaman baru dapat dijalankan dalam proses aktiviti PDP dan bahan belajar yang disediakan oleh guru. Secara langsung meningkatkan kemahiran bahasa murid secara menyeluruh walaupun belajar di rumah. Seterusnya kita akan dapat menghubungkan pelbagai konsep pelajaran mata pelajaran lain tadi itu dengan membentuk pengetahuan dan pengalaman baru melalui aktiviti yang dijalankan dan bahan belajar yang disediakan oleh guru. Maka di sini, strategi tematik menyusun aktiviti bahan belajar yang bertepatan dengan standard pembelajaran melalui tema berdasarkan DSKP Bahasa Melayu. Strategi tematik secara integratif telah diterangkan oleh Ihsan et al. 2018, di mana pengorganisasian aktiviti dan bahan belajar tidak boleh dilakukan secara pisahan, tetapi diikat dengan menggunakan tema tertentu yang mengintegrasikan isi pelajaran dan kemahiran secara holistik. Di sini memerlukan komunikasi ibu bapa dan guru dalam menjalankan proses PDP tematik walaupun dijalankan di rumah. Hal ini seiring dengan perkembangan kemahiran bahasa, pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan oleh murid. Seterusnya, komunikasi murid dengan guru berjalan secara berterusan dalam menyempurnakan tugasan dan murid dapat menggunakan internet untuk mendapatkan maklumat. Di sini dijelaskan oleh Alia dan Waliza 2021 di mana kaedah pengajaran sambil melakukan aktiviti sangat baik dalam kaedah komunikasi. Kesimpulannya, strategi PDP tematik ini untuk memastikan murid menguasai pembelajaran di rumah walaupun ketika pandemik kerana aktiviti dan bahan bantu belajar murid telah disediakan oleh guru untuk menguasai pelajaran. Seterusnya, fokus kepada kemahiran bahasa dan disiplin ilmu dapat diterapkan walaupun berada di rumah dan dijalankan secara tematik. Ketiga, strategi ini memberikan pengetahuan baru kepada guru dalam aspek kreativiti dan inovasi melalui pembinaan aktiviti dan pembangunan bahan belajar untuk digunakan oleh murid. Tematik ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman murid secara holistik dan langsung walaupun belajar di rumah. Secara tidak langsung, murid dapat menguasai pelbagai ilmu secara menyeluruh. Seterusnya, akan meningkatkan komunikasi pembelajaran melalui pelbagai cara, iaitu melalui kaedah yang telah digunakan oleh guru. Komunikasi ini dapat dijalankan antara guru dan murid, antara ibu bapa dan murid. Paling penting di sini, pentaksiran berterusan dapat dijalankan walaupun pada era pandemik kerana guru telah menyediakan aktiviti dan bahan belajar untuk digunakan oleh murid walaupun di rumah dan guru dapat melihat penguasaan murid secara berterusan berdasarkan aktiviti yang dijalankan dan bahan belajar yang dikongsi oleh murid dalam platform pembelajaran. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya sudahi dengan sekian. Terima kasih.